Assalamualaikum semua. Hai. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Ruby. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat yang sejahtera, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Video kali ini kita akan mempelajari tentang satu topik sains tahun 3, iaitu peraturan di bilik sains di bawah tema inquiry saintifik. Di bilik sains, kita boleh belajar dan buat eksperimen. Pasti ramai murid-murid kat luar sana suka sangat masuk bilik sains, betul tak? Baik, sebelum kita masuk ke bilik sains, kita mesti tahu dan faham apakah peraturan-peraturan dalam bilik sains. Sebab di bilik sains ni ada macam-macam. Ada macam-macam peralatan sains. Dan peralatan-peralatan itu mungkin berbahaya. Ini untuk memastikan keselamatan kita sentiasa terjaga semasa kita menggunakan bilik sains. Baik, apa kata kita teruskan dengan peraturan-peraturan di bilik sains? Peraturan pertama. Yang pertama, kita mestilah membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Kenapa? Bagi memastikan cahaya dan udara yang cukup masuk ke dalam bilik sains. Bagaimana kita nak belajar kalau bilik sains kita gelap dan sesak untuk bernafas? Jadi, kita kena pastikan pintu dibuka, tingkap pun dibuka supaya cahaya dapat masuk dan udara pun mencukupi untuk semua pelajar atau murid-murid belajar dalam bilik sains. Baik. Apa peraturan yang kedua? Yang kedua, kita mestilah memakai kasut yang bertutup. Jangan sekali-kali pakai slipper masuk bilik sains. Okey. Cuba tengok situasi ni. Awak tak pakai kasut. Bahaya nanti semasa kita berada dalam bilik sains. Kenapa bahaya? Kerana dalam bilik sains kita akan buat aktiviti. Aktiviti tu mungkin akan melibatkan bahan-bahan yang bahaya ataupun cecair-cecair yang kita kena guna dalam keadaan yang ataupun cecair-cecair yang berbahaya. Jadi, kita kena pakai kasut yang bertutup supaya dapat melindungi kaki kita dari bahan atau cecair yang bahaya kalau tertumpah. Seterusnya, apakah peraturan yang ketiga? Peraturan yang ketiga adalah kita kena mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Dalam bilik sains, banyak peralatan kaca yang mudah pecah ataupun peralatan-peralatan yang tajam. Jadi kita kena ambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Tidak boleh gopoh gapah ataupun berebut-rebut. Ini bagi mengelakkan peralatan sains itu pecah, patah ataupun rosak. Juga untuk keselamatan murid-murid. Kalau kita ambil peralatan dengan tidak cermat, mungkin peralatan tajam tu boleh mencederakan kita. Baik, seterusnya, apakah peraturan yang keempat? Okey, peraturan yang keempat adalah kita mestilah menjaga kelengkapan dan peralatan di bilik sains. Contohnya macam meja, dinding, kerusi. Okey, macam contoh dalam gambar ni ada murid sedang menconteng meja di dalam bilik sains. Adakah ini perbuatannya betul? Kita tak boleh buat macam tu Kita mesti jaga segala peralatan masa-masa kita menggunakan dalam bilik sains. Okey, sekiranya ini terjadi sekiranya perkara ini terjadi, apa yang anda boleh lakukan? Okey, anda boleh menegur dan menasihati kawan anda. Jangan buat, jangan conteng, jaga peralatan ni elok-elok. Seterusnya, anda boleh melaporkan kepada guru untuk tindakan yang selanjutnya. Seterusnya, apakah peraturan yang kelima? Peraturan yang kelima adalah kita mestilah menutup suis kipas dan lampu apabila kita meninggalkan bilik sains. Kenapa? Untuk menjimatkan penggunaan tenaga. Kita hanya buka kipas dan lampu apabila kita berada dalam bilik sains. Okey.
Seterusnya, apa yang kita perlu tahu sebelum kita masuk ke dalam bilik sains? Sebelum masuk ke bilik sains, anda mestilah mendapat kebenaran guru. Jangan masuk bilik sains tanpa kebenaran guru. Murid-murid juga perlu beratur untuk masuk ke dalam bilik sains dan meletakkan beg di luar bilik sains. Masa di bilik sains, murid-murid tidak boleh makan dan minum. Murid-murid juga tidak boleh berlari ataupun bermain. Murid-murid mestilah mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib supaya tidak ada berlaku kecederaan dan supaya tidak berlaku kecederaan dan bahan-bahan dalam bilik sains tidak rosak. Juga, murid-murid juga tidak boleh melakukan aktiviti tanpa arahan guru. Semua aktiviti yang dilakukan mestilah di bawah arahan dan pemantauan guru. Dan murid-murid segera memaklumkan kepada guru sekiranya berlaku kecederaan sama ada diri murid-murid ataupun kawan-kawan serta kerosakan peralatan sains. Sekiranya macam ada barang pecah ke atau terjatuh, patah atau rosak, boleh maklumkan kepada guru sains. Baiklah, selepas sudah selesai aktiviti dalam bilik sains, sebelum keluar apa yang murid-murid perlu lakukan? Sebelum keluar dari bilik sains, murid-murid haruslah membersihkan peralatan sains yang telah digunakan. Buang sampah ke dalam bako sampah yang telah disediakan. Kemas bilik sains, susun kerusi dan meja. Jangan bawa keluar bahan dan alatan dari bilik sains kecuali dengan arahan guru. Okey, macam ni, kemas meja dan kerusi. Buang sampah di dalam tong sampah. Okey. Baik. Sebelum kita berakhir, mari kita tengok satu situasi. Sebaik sahaja murid-murid tahun 3 meninggalkan bilik sains, si Bika dan si tabung uji pun berbual-bual tentang aktiviti yang telah dijalankan oleh murid-murid tersebut. Okey, tengok apa yang si Bika dan si tabung uji ni sedang bualkan. Si Bika kata, murid-murid tadi sangat berdisiplin. Mereka amat berhati-hati semasa menggunakan kita. Mereka juga tahu bahawa kita diperbuat daripada kaca dan mudah pecah. Si Bika kata, kita patut berbangga kerana mereka telah mengamalkan peraturan bilik sains dengan bijak. Oleh itu, cikgu harap semua murid-murid dapat memahami semua peraturan-peraturan bilik sains yang telah diterangkan tadi supaya keselamatan kita sentiasa terjaga dan bilik sains kita sentiasa berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, anda boleh tanyakan di ruangan komen. InsyaAllah cikgu akan jawab satu persatu nanti ya. Dan untuk itu saja, jangan lupa like video ni dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.